Okey, selamat pagi. Okey, hari ini kita akan buat ulang kaji soalan-soalan yang berkemungkinan besar akan keluar dalam kamu punya PB khas. Okey, yang tajuk pertama yang kamu akan cikgu akan ulang kaji adalah jadual kala unsur. Okey, jadual kala unsur ni apa yang kamu perlu take note dalam tajuk jadual kala unsur? Okey, yang pertama sekali kamu kena tahu bagaimana jadual kala unsur ni disusun. Okey, jadual kala unsur disusun mengufuk dari kiri ke kanan mengikut bilangan proton. Okey, maksudnya di kiri ni proton sikit. Okey. Semakin kamu ke kanan, bilangan proton bertambah. Okey, bagi atom-atom ni lah. Bilangan proton bertambah. Sebab tu kalau kamu tengok dekat sini, kita ada hidrogen. Hidrogen proton dia satu sahaja, tapi helium proton dia dua. Okey, kemudian dia juga disusun dari atas ke bawah mengikut bilangan petala. Okey, atas ni ada satu petala. Petala tu macam mana? Apa maksud petala? Okey, contoh hidrogen. Hidrogen dia ada satu sahaja petala di bahagian luar dia. Okey, contoh lithium. Di petala ni dia ada elektron ada satu elektron. Contoh lithium. Okey, Li. Lithium dia ada satu, dua. Okey, ni lithium ni cikgu ambil contoh lithium. Okey, ni contoh untuk hidrogen. Okey, kalau nitrogen dia berada di petala ketiga kan. Okey. Kalau Na, natrium, Na maksudnya dia ada satu, dua, tiga petala. Okey, itu maksudnya disusun dari atas ke bawah mengikut bilangan petala. Kalau di bawah ni maksudnya dia ada 7 petala. Okey. Seterusnya, bila kamu dah tahu bilangan nombor proton, okey, kamu perlu tahu juga bagaimana untuk menulis konfigurasi elektron berdasarkan bilangan proton. Okey. Before that, cikgu nak kamu ingat rumus ni. A Z Y. Okey. Kadang-kadang dia boleh tukar jadi A X Z. Okey. Okey. Di bahagian atas ni, adalah nukleon. Okey. Manakala di bahagian bawah ni adalah proton. Ingat Jadi untuk dapatkan contoh kalau dia tanya berapakah bilangan elektron? Bilangan proton sama banyak dengan bilangan elektron. Manakala nukleon tolak proton, kamu akan dapat proton, kamu akan dapat neutron. Okey, ini basic dia. Ini kamu kena tahulah, ini adalah format penulisan. Format penulisan bagi unsur. Okey. Seterusnya, dia ada cakap bilangan proton atom X ada 8. Jadi first kali untuk atom X, proton ada 10. Okey, tulis 10, kemudian di bawah 10 ni kita tulis 2, 8, 8, 2. Okey, kemudian 10, okey, dari 10 kita tolak 2 kan. 10 tolak 2, so tinggal berapa? Tinggal 8. Kemudian 8 tolak 8, kosong. Okey, jadi bila dah tinggal kosong, yang belakang ni kita dah tak pakai dah. Jadi konfigurasi elektron bagi atom X adalah 2.8. Okey, tengok atom Y pula. Atom Y kita ada 15 kan. 15, kemudian kita tulis 2, 8, 8, 2. Okey, sekarang ni kita tengok macam mana pula kita nak selesaikan dia. Okey, 15 tolak 2. So kita ada 13. 13 tolak 8. 13 tolak 8, kita ada baki 5. Okey, maknanya kita pakailah 2 dengan 8 ni kita pakai. Kemudian 8 tolak 5 boleh tak? Okey, apabila 8 tak boleh tolak dengan 5, 8 ni kita akan padam. Okey, 8 ni kita akan padam dan kita akan gantikan dia dengan 5. Okey, jadi bila 5 tolak 5 dia kosong, kat belakang ni kita tak pakailah. Jadi
dia punya konfigurasi elektron adalah 2, 8, 5. Okey, kita tengok pula bagi atom B. Atom B ada 19. Kemudian kita tulis 2, 8, 8, 2. 19 tolak 2, kamu akan dapat dekat sini 17. Jadi 2 ni kita pakai. Kemudian 17 tolak 8, kita akan dapat 9. Okey, jadi 8 ni kita pakai. 8, 9 tolak 8, kita dapat 1. Jadi 8 yang ni pun kita pakai. 1 boleh tak tolak 2? Bila 1 tak boleh tolak 2, 1 ni akan menggantikan 2. Okey, jadi berapa untuk atom B? Atom B, dia punya konfigurasi elektron dia adalah 2, 8, 8, 1. Okey. Kemudian bagaimana pula daripada nombor di belakang ni kamu boleh tahu dia punya kumpulan berapa? Okey, jika di bahagian belakang ni contoh 2, 8, 1, 2, 8, 2 ataupun 2, 1, 2, 2. Okey, jika di bahagian belakang ni adalah nombor 1 dan 2. Okey, ni yang ni nombor di belakang ni 1 dan 2. Dia kalau 1 dia akan jadi kumpulan 1. Dia akan masuk dalam kumpulan 1. Kalau 2 dia akan masuk dalam kumpulan 2. Okey, jadi yang kamu belajar hanyalah sampai kumpulan 15 sahaja. Okey, kumpulan 14 kamu tak belajar. Okey, kumpulan 14. Contoh kalau di belakang dia 2, 4. Okey, ataupun 2, 5, 2, 6, 2, 7 lah contoh okey, ataupun 2, 8, 5. Okey, 2, 8, 6. Okey, 2, 8, 7. Okey, jika di belakang ni nombor dia besar daripada 1 ataupun 2, contoh kalau di belakang dia 4, dia akan jadi kumpulan 14. Okey, kalau di belakang dia 5, dia akan jadi kumpulan 15. Okey. Contoh kalau di belakang dia adalah 6, okey, 6. Ni di belakang dia 6, dia akan jadi kumpulan 16. Okey, dia kena tambah, dia akan kena tambah 10 lah. Kalau belakang dia 1 dan 2, okey, belakang dia 1 dan 2, dia akan jadi kumpulan 1 atau kumpulan 2. Kalau 5 dan ke atas, dia akan jadi kumpulan 15, 16, 17 dan juga 18. Alright. Seterusnya, kita akan tengok pula ikatan kovalen dengan ikatan ionik. Okey, ikatan kovalen melibatkan perkongsian dua unsur bukan logam. Maksudnya, kovalen ni dia berkongsi elektron dan unsur yang bergabung adalah unsur bukan logam. Okey, dekat mana nak tengok unsur bukan logam? Kat sini Okey, unsur bukan logam adalah di bahagian yang berwarna merah. Nampak ni? Bukan logam bahagian yang berwarna merah. Manakala logam yang berwarna biru tu. Okey. Kalau ionik pula, dia melibatkan pemindahan elektron di antara atom logam kepada atom bukan logam. Kalau yang ini bukan logam gabung dengan bukan logam. Kalau ionik, logam bergabung dengan bukan logam. So cara lukis dia mudah sahaja. Contoh kalau dia suruh kamu kenal pasti mana satu ikatan ionik dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen dia biasanya lukisan dia macam ni. Contoh X, ada atom X kita ada pakai atom X gabung dengan atom Y. So biasanya lukisan dia macam ni. Atom X bergabung dengan atom Y, ataupun X dia ada satu pasang elektron yang bergabung kat sini. So nanti lukisan dia akan jadi macam ni. Satu macam ni, satu macam ni. Okey. Berbeza pula, dekat sini kita ada atom A bergabung dengan atom B. Okey. Jadi dia melakukan ikatan ionik. Apabila dia melakukan ikatan ionik, hasilnya nanti dia akan dapat macam ni. A dalam kurungan positif, di sebelah dia B dalam kurungan
negatif. Okey, ini bermaksud satu elektron daripada A ni dipindahkan kepada B. So lukisan dia akan jadi macam ni lah. Okey, A dia ada satu elektron. Okey, kemudian tambah dengan B. Okey, B ada satu elektron. Contoh ini contoh. So lukisan dia akan ada macam ni. Maksudnya A akan kekal, kemudian B akan dapat satu elektron. Okey, jadi plus minus. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula contoh ikatan kovalen bagi oksigen. Okey, untuk oksigen dia ada berapa proton? Okey, proton dia ada 8. Okey, apabila proton dia ada 8, dia punya konfigurasi elektron dia macam mana nak buat? Okey, 8, kita tulis 2, 8, 8, 2. So, 8 tolak 2, terdapat 6. 6 boleh tolak 8 tak? Tak boleh. Jadi, dia akan menggantikan 8 yang berada dekat sini. Okey. Dia akan menggantikan 8. So, 6 masuk sini. So, dia punya susunan elektron dia adalah, konfigurasi elektron dia adalah 2, 6. Untuk kita tahu macam mana dia nak buat ikatan, kita tengok nombor di belakang ni, 6. Okey. Jadi, 6. Berapa lagi nak cukup jadikan 8? Okey, dia mesti nak cukupkan jadi macam ni. Okey, 2, 8, 8, 2. Jadi 2, 6 ni dia mesti nak jadi macam ni. Yang di bawah ni dia nak jadi sekurang-kurangnya 28 lah. Okey, 282 jauh sangat. Okey, dia nak jadi 28. Apabila dia nak jadi 28, dia perlu tambah lagi 2 elektron. Jadi 2 elektron yang dia perlukan untuk buat untuk bergabung. So 2 elektron yang akan bergabung kita lukislah oksigen. Okey, oksigen kita ambil nombor di belakang ni 6. Okey, ada 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kemudian oksigen ada 2 kan? Okey, satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudiannya oksigen ni bergabung dengan oksigen. Macam mana kita nak lukis dia? Okey, lukis dia kat bawah ni. Dia nak bergabung 2. So kamu letak saja 2. 1, 2, 1, 2. Okey. Kan 2 elektron ni maksudnya 2. Dia nak perlukan 2 pairing. Kemudian lukislah oksigen tu. Okey, lukis oksigen. Kemudian lengkapkan lagi. Dekat sini ada 6. Okey, sekarang kita baru lukis 2. Tambah lagi 4 1, 2, 3, 4. Kemudian kat sini juga 1, 2, 3, 4. And then kita lukislah macam ni. Okey, lukis bulatan dia macam ni. Okey, dah lengkap kamu punya ikatan kovalen. Tengok dekat tengah ni ada berapa pair? 1 pasangan, 2 pasangan. And then dia akan jadi kosong, oksigen, 1, 2 oksigen. Ini menandakan dia ada 2 pasangan. Okey, sama juga dengan bromin. Cuma bromin ni dia tak di, cikgu rasa kamu tak belajar bromin ni. Sebab bromin ni berada di bawah ni. Okey, kamu hanya belajar sampai kalsium sahaja. So bromin ni kita skip dululah. Okey. Kemudian kita tengok pula ikatan hidrogen. Okey, apa itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen ni dia melibatkan apabila ada unsur fluorin, oksigen dan nitrogen. Hidrogen dia bergabung dengan fluorin, bergabung dengan nitrogen atau dia bergabung dengan oksigen. Apabila dia bergabung dengan 3 ni, okey, maka terhasillah ikatan hidrogen. Okey, dia salah satulah. Salah satu, sama ada dia bergabung dengan fluorin, nitrogen dan oksigen. Okey, jadi apa kesan ikatan hidrogen ni kepada molekul tersebut? Okey. Pertama sekali kita tengok dari segi keterlarutan. Okey, ikatan hidrogen boleh menyebabkan sesuatu molekul boleh larut di dalam air. Ini kerana semua unsur tersebut boleh melakukan ikatan hidrogen dengan air. Apabila molekul yang ada ikatan hidrogen, dia boleh larut dalam air. Kalau dia tak ada ikatan hidrogen, dia tak boleh larut dalam air. Okey, ini contoh Contoh. Dekat sini
Metanol. Ini nama dia metanol. Okey, metanol kita tengok. Ada tak ikatan hidrogen? Okey, ada. Dekat mana? Okey, sini Okey, nampak ni. Okey, H bergabung dengan oksigen. Okey, maksudnya ada ikatan hidrogen. Ada ikatan hidrogen. Apabila ada, dia boleh tak bergabung dengan air? Okey, cikgu lukis Ini contoh oksigen H2O. Okey. Ini adalah H2O. Kemudian dia nak bergabung dengan H. Dia bukan bergabung, dia nak larut. Okey, dia nak larutkan metanol ni. Jadi apabila dia bergabung, dia akan jadi macam ni H, dia akan jadi C. Okey, cikgu padam dulu, terus tak muat. Okey, kita ada metanol CH4OH bergabung dengan, dia nak kita campurkan dengan H2O. So apa yang berlaku adalah CH kat sini, H tulis balik, kemudian O, kemudian H kat bawah ni, and then dia akan ada satu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ni kita buat lukis dia titik-titik-titik. Okey, jadi dia bergabung dengan H O H. Okey, ini adalah metanol. Dan ini adalah air. Okey. Jadi boleh nampak tak kenapa apabila ada ikatan hidrogen dia boleh larut dalam air? Sebab dia boleh melakukan juga ikatan hidrogen antara metanol dan juga contoh metana lah. Metana dia tak ada. Dia ada tak FN ataupun O? Ada tak? Okey, tiada kan? Kalau tiada, dia tidak boleh larut. Tidak larut. Okey? Sama juga dengan amonia. Amonia ni dia ada tak F, N atau O? Okey, jadi ada N. Apabila ada N, dia boleh dia boleh larut. Okey, dia boleh larut. So kalau kita nak lukis dia akan jadi macam ni lah. H, N dekat sini, H. So dia akan ada titik-titik-titik ni, dia akan larut dengan molekul air. Okey, dia larut dengan molekul air. Okey, ni molekul air. Okey. Amonia dia akan bergabung dengan air. Okey, melalui ikatan hidrogen. Sama juga dengan ni. Hidrogen fluorida. H, dia akan ada titik-titik-titik H O H. Okey, so dia bergabung. Okey. Kalau dia tak ada di antara sama ada F, N atau O, dia akan menyebabkan dia tidak boleh larut dalam air. Macam minyak lah Kalau minyak, minyak dia tak ada, jadi dia tak larut, tak boleh larut dalam air. Okey, seterusnya apa lagi kesan ikatan hidrogen? Okey, molekul yang boleh melakukan ikatan hidrogen juga mempunyai takat didih yang lebih tinggi. Okey, maksudnya di antara metana, contoh metanol. Okey, metanol mempunyai takat didih yang lebih tinggi. Okey, metanol mempunyai takat didih yang lebih tinggi. Okey? Ini contoh untuk statement yang di atas ni. Okey, seterusnya kita tengok pula ikatan hidrogen dari segi ketumpatan. Okey. Ikatan hidrogen antara molekul ais mempengaruhi ketumpatan ais.
Okey, kita tengok. Okey, dalam struktur ais, susunan molekul H2O adalah lebih terbuka. Setiap molekul air dikelilingi oleh 4 molekul air yang lain melalui ikatan hidrogen. Jadi, struktur ais lebih terbuka ini menyebabkan ais kurang tumpat berbanding air. Okey, ini adalah air. Okey, ini adalah air. Di mana kamu nampak tak susunan molekul ini padat, dia tak tersusun. Okey, ini adalah ais. Susunan molekul ais ni dia terbuka, dia ada ruang kosong di tengah ni. Nampak ni? Ruang-ruang kosong ni kamu anggap dia macam ada udara, okey? Dia ada udara dekat tengah ni. Apabila dia ada udara dekat tengah ni, dia akan menyebabkan dia lebih ringan. Sebab tu apabila kamu lihat ais akan terapung di atas air. Sebab dalam ruang ais ni dia ada udara. Kalau kamu tengok ice cube, biasanya kamu akan nampak ada putih-putih kan. Itu maksudnya dia ada udara. Sebab itulah ais boleh terapung di atas air. Okey, biasanya dia akan tanyalah, kenapa air terapung di atas ais? So, kamu nak jawab macam mana? Kerana struktur ais lebih terbuka menyebabkan ais kurang tumpat berbanding air. Okey, kalau nak dapat lengkapkan semua ni, kira lagi baguslah Tapi kalau dapat ingat struktur ais lebih terbuka menyebabkan ais kurang tumpat berbanding air pun dah boleh dapat 2 markah. Ataupun kamu cakap saja ais kurang tumpat berbanding air, boleh dapat 1 markah. Okey, seterusnya bab terakhir adalah hukum gas. Okey, dalam hukum gas ni ada 3 hukum utama yang kita akan belajar lah. Yang pertama sekali yang kamu akan belajar adalah hukum tekanan. Dan kita ada hukum Boyle. Hukum Boyle dan kita ada hukum Charles. So, keseluruhannya kita ada 3 hukum. Okey, hukum yang pertama dia menyatakan hukum tekanan semakin tinggi suhu semakin tinggi tekanan. Okey. Okey, ini adalah hukum Charles. Okey, maksudnya kamu tengok dekat sini, kalau kamu nampaklah Okey, dekat sini kita ada tulis 200 Kelvin. Okey, Kelvin tu adalah ukuran bagi temperature jugalah. Kita pakai Celsius. 200 Kelvin ataupun 200 Celsius, dia punya tekanan dia adalah sebanyak 1 atm. Okey, tapi apa berlaku jika kita naikkan kepada 400 Celsius? Okey, apabila kita naikkan kepada 400 Celsius, tekanan dia dah menjadi 2 atm. Nampak ni? Ni api kecil, ni api besar. Maksudnya semakin tinggi suhu, semakin tinggilah tekanan. Okey, seterusnya hukum Boyle pula. Hukum Boyle dia kata semakin rendah isi padu, semakin tinggi tekanan. Okey, jadi isi padu tu apa? Isi padu tu adalah jumlah ruang yang ada. Contoh ni, nampak dalam bekas ni, okey, jumlah ruang dia luas kan? Jadi isi padu dia lebih tinggi. Kemudian apa berlaku jika kita kecilkan jumlah ruang? Okey. Kecilkan ruang. Okey, kita kecilkan ruang dia. Okey, so isi padu dia dah jadi berkurang. Okey, apabila isi padu berkurang, tekanan juga akan jadi semakin tinggi. Okey, sebab itulah kalau kamu ada contoh, ada satu belon, kemudian kamu picit belon tu, kamu tekan belon yang ada udara tu, kamu tekan, lama-lama tekanan dia tinggi dan belon tu boleh pecah. Okey, sebab apabila kamu cuba kecilkan belon tu, tekanan di dalam belon tu akan menjadi tinggi. Jadi kemudian kita ada hukum Charles. Hukum Charles pula dia kata isi padu gas adalah berkadar terus dengan suhu. Maksudnya semakin tinggi suhu, semakin tinggi isi padu. Okey. Ini contohnya
kalau kamu panaskan, okey, ini adalah bekas yang tertutup. Apabila kita panaskan bekas tersebut, lama-lama bekas tu tersebut akan jadi mengembang. Dia jadi mengembang. Jadi isi padu dia akan bertambah. Sama jugalah kalau kamu panaskan besi, besi tu akan jadi makin panjang. Sebabkan berlakunya penambahan suhu. Sama juga dengan gas. Apabila kita panaskan gas, kalau bekas tu tak cukup kuat untuk tahan gas tu, bekas tu akan mengembang. Kemudian apa yang cikgu nak kamu ingat adalah graf-graf ni. Okey. Hukum tekanan dia ada graf. Graf P melawan T. Maksudnya P ni adalah tekanan. Okey. Yang di bawah ni adalah suhu. Okey, yang di bawah ni suhu. Okey, P ni tekanan. Yang ini isi padu. Okey. Kalau soalan tu minta kamu lukis graf, pastikan kamu label PV ataupun PT, temperature. Okey, kemudian yang ini pula kita ada V. V adalah isi padu. Kemudian yang ini adalah suhu. Okey, ingat jadi semua yang cikgu ringkaskan ni adalah soalan-soalan yang mungkin akan keluar dalam kamu punya PBHAS. Okey, so boleh buat revision. Bagi yang buat ulang kaji di rumah, kamu akan tengok video ni sahaja. Siapa yang buat PBHAS di KV, hari Isnin nanti kita akan buat lagi sekali ulang kaji bersama cikgu. Tonton dulu video ni untuk kita ulang kaji semula. Okey? Alright, itu sahaja.